Hai, Assalamualaikum, selamat malam. Okey, bersama saya Siti Mary di dalam The Siti Mary Show. Rambut gugur, fat-fat kan ada. Bless your hair. Hai. Okey guys. So Mary nampak dah ramai dah join tunggu Mary tadi kan? Sekejap, Mary nak sapa sikit ni. Hai Nura, hai Felizira, hai Siti Naim. Hai Kyulin, hai Azlina, hai. Dah ramai dah tunggu Mary hari ni. Thank you so much. By the way, boleh tak komen Mary punya suara, Mary punya line ni okey atau tidak? And yang paling penting sekali adalah you all share banyak-banyak live ni supaya lebih ramai lagi orang tahu manfaat daripada sharing kita pada hari ni. Okay? So Mary nak beritahu awal-awal lah Mary akan live dengan you all 30 minit saja. Sebab apa? Sebab Mary akan ditemu bual di page mentor Mary iaitu Aizat Osman. Kita ada mega live pukul 9.30. So lepas habis ni terus korang semua pun pergi dekat mega live, okay? So Mary beritahu awal-awal. Alright, tanpa melengahkan masa lagi. So hari ni topik kita adalah tak boleh COD. Macam mana nak bisnes? Sebab ramai sangat orang kata tak boleh COD, customer tak nak. So sales tak ada. Alright? Tak boleh COD. Team tak boleh nak restock, team tak ada stock. So dia tak boleh nak jual produk. Sebab selama ni semuanya COD. So bila PKP ni tak ada COD sebab tak boleh keluar semua tu. Katanya lah. Katanya tak boleh nak menjual sebab stok tak ada. Sebab dia orang tak nak COD punya dia orang tak nak harga postage tu. Sebab mahal katanya. Alright. So hari ni Mary akan bawakan seorang tetamu yang dia memang suka sangat COD dekat dia punya team, dekat dia punya customer. So bila PKP ni dia tak boleh COD. But dia punya sales naik. Tak macam biasa, tak macam kebiasaan yang dia pergi COD setiap hari tu kan. And for your information, tetamu Kak Yam pula dah. Tetamu Mary hari ni dah berhenti kerja. Semata-mata nak fokus on business. Alright? So tanpa melengahkan masa lagi, Mary akan bawakan tetamu Mary iaitu Rom Dilip. Alright. Okay, mana Rom ni? Hai Rom. Hi Mary. Okay, so Rom boleh perkenalkan diri dekat kita punya penonton hari ni? Okay, boleh. Okay, hai semua. Malam ini saya nak perkenalkan diri sebelum kita kepada kita punya topik. Nama saya Romi Dilip. Okay, saya berusia 26 tahun dan saya adalah AEP untuk bahagian Kuching Sarawak. Alright. Umur berapa tadi? 26 tahun. 26 tahun. Muda lagi guys. Alright. Kita go to the basic dulu. Boleh Rom ceritakan siapa Rom dulu sebelum Rom buat bisnes? Okay, sebelum saya berbisnes, saya selalunya, saya student. Saya merupakan student. Saya baru habis graduate degree in management dekat UNITA. Jadi biasanya sebelum saya buat bisnes ni, saya selalu buat part time. Buat kerja part time untuk macam promoter, jadi sales girl, macam tu. Lebih kepada buat part time macam tu untuk dapatkan duit belanja. Yang gambar ni adalah saya jadi part time personal assistant kepada manager under insurance AIA. Ini masa saya praktikal. Yes. Okay. So before macam-macam lah kerja before this. Betul. Saya pernah juga jaga kek. Yes, saya pernah jual jaga kedai kek dengan harga dengan gaji RM15 saja sehari, jaga kedai kek lapis. Ya ke? Macam-macam kerja saya buat. Macam promoter jual kad touch and go. Sama juga RM15 sehari.
sampai peluh-peluh, panas, macam Berapa jam kerja? Yang promoter touch and go yang RM15 sehari tu memang dari pukul 8 sampai pukul 5. RM15 sahaja. Ya Allah. Tapi depends sebab dia tu gaji tu tak termasuk commission. Tapi kalau satu hari pun tak banyak juga kad yang kita jual kan. Right. Oh, so dia ikut commission jugalah. Commission tapi selalunya paling banyak pun RM20 lah kalau termasuk commission. Tapi kita redah sebab kita nak duit. Masa tu student lagi kalau cuti RM20 sehari paling banyak you pernah dapat waktu you kerja? Masa tu itulah sebenarnya sebenarnya pernah banyak lagi kerja promoter macam promoter Maxis tu memang dia bagi 100 sehari tapi disebabkan diorang yang macam Maxis tu dia perlukan masa ada masa yang ditentukan jadi kita tak dapat ikut masa diorang. Jadi saya buat yang macam tu lah promoter touch and go ikut masa kami itu yang boleh ikut masa kami sebab student lagi. Okay, so pada waktu tu sebulan roughly you dapat berapa? 200 lebih, 100 lebih. Cukup-cukup untuk belanja dapur sekolah masa study dulu. I see. Aduh, daripada kecil lagi daripada kecil. Daripada student lagi dia dah cari duit guys. Amazing gila. Alright, so macam mana you boleh jumpa dengan Faithful ni? Masa tu baru habis graduate. Lepas tu Romi memang terus dapat kerja. Tapi dalam masa tu Romi fikir sebab Romi ada komitmen yang kena bayar PTPTN, lepas tu kena tolong bagi duit kat parents. Jadi macam bila Romi kira-kira balik gaji yang Romi dapat tu macam tak dapat nak support apa yang Romi nak. That's why Romi cari inilah buat business online. Waktu tu dah kerja tetap ke? Memang dah dapat kerja terus habis graduate tu. Oh, habis graduate terus dapat kerja. Kerja apa tu? Customer service. Oh, customer service. So you kena call orang lah? Betul. I see. Alright. So dalam masa yang sama you join business sebab nak cari income yang lebih? Betul. Okay, faham. Alright. So boleh tak share sikit perjalanan you daripada awal sampai sekarang ni bersama dengan Faithful? Boleh. Okay, jadi macam perjalanan Romi first time dulu dengan Faithful, mula-mula Romi join sebagai dropship. Kebetulan juga masa tu memang Romi ada masalah rambut sebab masalah rambut gugur, lepas tu semakin nipis kan. Jadi Romi fikir bagus Romi buat cari produk yang Romi jual sementara jual Romi dapat rawat masalah rambut sendiri. And then mula-mula jadi dropship masa tu memang produk ni masih baru jadi ramai sangat yang nak beli. Ramai sangat, sambutan dia sangat bagus. Jadi Romi terus tak fikir lama terus upgrade agent. Masa Romi upgrade agent tu memang sentiasa ada macam biawak tak yang fikir kalau saya jadi agent nanti siapa nak jadi team Romi, siapa nak join dropship. Tapi macam Romi ikut flow saja. Lepas tu yang majority yang join Romi punya team adalah customer Romi. Lepas tu customer kepada kawan Romi, dia macam join sama-sama join under Romi. Lepas tu Romi sebagai agent dalam setahun lebih Romi beranikan diri untuk upgrade stokis. Sekarang dah AEP memang macam tak percaya apa yang Romi dah capai sekarang lah. Sangat banyak benda yang Romi dah capai dengan Faithful. Alright, tu tak apa, tu sabar dulu. Kita satu-satu. Okay. Okay, so you daripada dropship and then jadi agent and then sekarang adalah AEP lah. Alright. So macam mana you boleh dapat modal untuk you upgrade jadi stokis pada tahun 2019, betul tak? Betul, 2019. Right. 2019. Pada waktu tu berapa you punya yuran untuk jadi stokis and macam mana you dapat duit tu? Sebenarnya Romi guna rolling teknik saja. Dari first Romi join sebagai dropship. Masa join dropship dulu dengan agent memang Romi kebanyakannya korbankan gaji bulanan. Okay, lepas tu rolling masa upgrade stokis tu yuran dia 2,500. Jadi kebanyakannya kalau upgrade ni memang Romi pakai duit yang Romi rolling sendirilah hasil daripada memang tak ada buat loan, memang tak ada pinjam. Tak. Okay, faham. Bagus. Alright. And then macam mana pula kehidupan you lah selepas you dah berbisnes bersama dengan Faithful and then apa yang you dah capai dengan Faithful?
Okay. Sebelum Romi join business, banyak benda Romi nak beli tapi Romi pendamkan sejak sebab macam tengok benda tu macam mahal. Kadang-kadang benda tu tak mahal pun, dalam RM50 pun Romi macam kedekut nak keluarkan duit untuk diri sendiri. Tapi bila dah join business, macam banyak kelas-kelas yang kita join, especially yang kelas SWS dulu, kita kena bahagiakan diri sendiri dulu sebelum kita bahagiakan orang lain. Jadi start daripada situ Romi banyak beli barang untuk diri sendiri, untuk reward diri sendiri dululah sebelum kita nak bahagiakan orang. Okay. Beli apa tu? Handphone. Wow. So Romi dah lama target dulu iPhone, memang bertahun-tahun nak target kan, tapi lepas tu dapatlah beli. Syukur. Lagi? So far memang banyak sangat. Romi dapat buat saving SB dengan business Fatflair. Romi dapat ambil insurance untuk diri sendiri dengan suami sekali. ASB dengan insurance memang untuk both. Romi dengan suami. Lepas tu dapat guna business Fatflair untuk untuk membiayai kos perkahwinan. Memang ni lah. Lepas tu dengan beli kereta sendiri guna business Fatflair punya hasil. Oh, so awak dah beli kereta sendiri? Ya. Amazing. Mana yang ni warna putih? Ya, warna putih. Alright. Favorite car Romi dari dulu. Kereta apa ni? Toyota Wish. Oh, Toyota Wish Alright. Okay, lagi? Lepas tu setiap bulan boleh bagi duit belanja dekat ibu bapa. So selalunya kalau macam dah berumah tangga ni kita macam ada susah sikit nak hulu duit. Kadang-kadang gaji tu cukup untuk diri kita sendiri, tapi dengan business Fatflair ni setiap bulan dapat bagi duit dekat parents. Syukur. Okay. Amazing. Alright. So selain daripada pencapaian ni kan, Mary nak tahulah juga macam mana journey bila you jadi seorang leader. Kan mula-mula tadi Romi ada ceritakan yang you takut, you skeptical, you rasa ada biawak dekat dalam kepala you yang you kata ada ke orang nak join aku, kan? You rasa takut, you rasa tak confident. And then sekarang ni you dah ada team yang banyak. So boleh tak sharekan your journey macam mana you start build your team and sampai sekarang ni dah ada berapa team and macam mana you manage dia orang semua ni? Okay, mula-mula dulu memang kebanyakannya join saya punya team memang itulah ramai yang macam kawan sendiri, and then bekas kita bukan bekas lah, macam customer sendiri yang pernah beli daripada saya. So diorang PM, dan kebanyakannya yang join saya punya team adalah kawan kepada customer dengan kawan kepada dropship. Desa dia makin berkembang. Mula-mula tu memang banyak macam kadang-kadang fikir siapalah nak join saya punya team, nak join saya punya team. Sebenarnya itu cuma fikiran sahaja, tapi kita belum cuba, belum tahu. That's why Romi macam cuba buat saja, ikut apa yang selalu mentor bagi tahu, apa yang founder ajar, cuma ikut bulat-bulat apa yang dia buat. Lepas tu macam mana cara handle team, Romi biasanya try untuk be friend dengan diorang. Sebab kalau kita macam ada hubungan macam kawan, diorang baru rasa senang nak ceritakan ataupun nak bagi tahu apa-apa yang diorang nak lah. So far jumlah tim Romi untuk stokis ada 17 orang. Lepas tu agent sekarang ada 51 orang under Romi sendiri. Wow. VVIP pun banyak lagi, dan masa PKP ni memang banyak sangat yang PM nak join dropship, nak join agent. Romi pun tak tahu kenapa, tapi mungkin masa ni adalah masa yang paling sesuai untuk orang buat duit sebab PKP kan. Yes, amazing. Wow, ramai gila awak punya team sekarang Alright. So, Mary tahu yang Romi ni memang sejenis leader yang suka siap daripada team, suka balik kerja je, siap daripada customer kalau customer nak. Okay. So itu dulu before PKP. Alright. Now adalah PKP. Macam mana perubahan tu? And then apa yang you rasa susah ke, biasa-biasa ke? Macam mana you handle that? Sebab you dah biasa COD. You punya team memang COD je. Tak ada charge apa semua kan. But now
you kena post stage lah ataupun guna runner ke. So macam mana tu? Okay, sebelum orang dah masa PM announce PKP, memang Romi dah risau macam mana Romi nak quote, macam mana Romi nak quotekan stok. So biasanya pakai bus, pakai quote dengan self collect. So benda tu macam lebih menjimatkan orang, tapi bila PKP ni kadang macam Romi risau macam mana dengan bisnes ni, adakah bisnes ni akan jalan. Tapi sekarang macam tak percaya apa yang dah capai sampai hari ni kan. Sebenarnya PKP ni biasanya memang Romi quote macam dalam 3 kali seminggu, 4 kali seminggu, tapi untuk PKP memang kita kena patuhi juga ni kan arahan kerajaan. Jadi Romi hadkan untuk keluar quote dan syukur memang tim memang faham, and then customer Romi yang Romi dapat pun diorang faham juga kita punya PKP tak boleh quote ataupun tak boleh selalu keluar lah. Jadi Romi hadkan seminggu sekali untuk quote, ataupun kalau betul-betul urgent 2 kali seminggu. Lepas tu Romi punya agent ni semua diorang okey untuk jumpa dekat satu tempat. Satu tempat tu, lepas tu dekat situlah kita akan edarkan stok. Tapi Romi tak keluar lah sekarang. Romi suruh runner yang hantarkan. Runner Romi adalah adik Romi sendiri. Dengan poster. So walaupun tak boleh COD ada runner lah. Dia guna runner guys, dia tak keluar. Kalau macam sebab adik sendiri kan, kita pun consider kadang dia banyak benda nak hantar, jadi Romi sendiri jugalah kadang-kadang pergi JNT untuk hantar macam tu. Okay, so itulah yang you buat. So maksudnya walaupun tak boleh COD, bisnes tetap jalan. Yes, bisnes tetap jalan, and then lebih luar biasa daripada bulan-bulan sebelum ni masa tak ada PKP. Okay, pada awalnya bila PM announce untuk PKP, and then you risau boleh COD ke tak ke, sebab semua orang tak boleh keluar kan. So maybe kat sana tak ketat sangat kot sampai you all boleh still lagi boleh COD kan. So macam mana penerimaan daripada team you sendiri? Mula-mula dulu sebenarnya mereka okey saja, mereka cuma ikut apa yang ni Romi bagi arahan apa diorang akan ikut. Diorang okey. Cuma yang macam postage tu memang agak mahal, tapi buat masa sekarang memang mereka okey sebab kita terpaksa kalau macam terlalu jauh tak ada perkhidmatan bas, so memang terpaksa guna postage. Diorang okey buat masa ni, diorang itulah ikut saja. Diorang okey lah. Diorang okey. Right. Okay. Boleh tak kalau boleh lah sharekan sikit sales 2017, you start 2017 kan? 2017. 2017, 2018, 2019 dan 2020 ni daripada satu hari bulan daripada bulan 1 sehingga hari semalam. Berapa sales you? Kalau yang dari bulan Januari sampai sekarang untuk 2020, sales Romi dah capai RM201,081.85. Yes, 201. Untuk Januari sampai April ni? Yes, betul. Amazing. 2019? Kalau 2019, RM285,556.36. 255,000? 285,000. 285,000. But itu untuk setahun kan 2019? Itu untuk setahun. Now baru tak sampai lagi 4 bulan dah capai 200,000 guys. Amazing gila. 2018? Kalau 2018 you jadi agent kan waktu tu? Masa tu jadi agent. Okay. Berapa sales you? Sales 190,800. Macam tu saja amount dia, tak banyak. Okay. Okay lah tu 100,000. Ada orang tu bisnes 3-4 tahun 100,000 pun belum capai. Bersyukur, alhamdulillah. Alright. So macam mana yang Romi buat daripada 2018 naik 2019 285, naik lagi 2020 ni baru tak sampai 4 bulan lagi dah capai 200,000. Apa yang Romi buat? Untuk naikkan sales sebenarnya kita perlukan tim yang ramai. Romi sekarang fokus grow Romi punya tim lah. Kalau nak dapatkan sales yang lebih banyak, of course kita perlukan tim yang lebih ramai, and then dalam masa yang sama recruit orang yang baru, kita kena maintain juga kualiti yang lama. Itu yang Romi buat. Okay, dan
Sebenarnya Romi pun tak tahu apa yang Romi buat sampai sales boleh naik, tapi yang Romi buat, Romi ikut apply ilmu-ilmu yang sebelum ni dah dapat daripada kelas-kelas yang Romi pernah attend lah, dan ilmu daripada yang founder sendiri share. Okay, ilmu apa? Marketing, macam mana buat cara marketing dan macam mana nak engage dengan team supaya team selalu semangat. Share sikit dengan ni penonton apa yang you buat. Bagi 1-2 tips ke dekat diorang. Okay. Especially Biasanya untuk bulan April ni, especially untuk bulan April ni waktu musim PKP tak boleh COD, but still ada peningkatan yang sangat drastik dekat dalam team you sendiri. So share apa yang you buat pada bulan April ni. Okay, bulan April ni actually disebabkan HQ kita ada buat banyak promotion, ada banyak macam new product dengan ni macam hair tonic tu semua. That's why macam team ni pun dia sambutan dia banyak. Jadi setiap level tu diorang banyak request. That's why Romi cuma ikut apa yang HQ buat. HQ buat promotion, jadi Romi pun buat dekat team lah macam yang founder suruh buat. Lepas tu team pun semangat. Walaupun sekarang pre-order tapi ramai yang nak. Diorang tergila-gila dengan Fat Flare, dengan produk Fat Flare. I see, tergila-gila Okay. So ada soalan dia kata nak tips growkan team. Macam mana nak cari lebih ramai team? Share sikit. Okay, cara nak naikkan nak cari lebih banyak team, kita kena share result dulu. Share result orang lain ataupun orang yang dalam team-team kita tu, apa yang diorang dah achieve. Untuk share result tu? Result tu buat orang percaya kalau dia join kita punya team, dia pun akan dapat benda yang sama. Dia akan dapat perubahan dari sebelum dan selepas dia join, dia akan ada perubahan. So result tu sangat penting supaya orang boleh percaya dengan kita sebagai leader. Okay, kalau saya join dia akan bantu saya untuk capai benda yang sama. Jadi itu sangat penting untuk kita share result team lah. Okay, lagi? Lepas tu selain daripada share result, Romi selalu suruh team buat apply apa yang saya suruh diorang, macam buat marketing untuk orang nampak. So selain daripada Romi sendiri nak recruit team, of course Romi nak team Romi pun ada team yang baru. Jadi diorang buat marketing, macam mana cara nak attract orang baru. Diorang pun sama juga share result team yang dah pernah dengan diorang. Jadi so far dalam PKP memang banyak juga yang ni dapat agent baru, bukan Romi saja tapi Romi punya team pun ramai juga yang dapat PM nak jadi. Dari mana diorang cari tu? Dari mana diorang dapat tu? Dari diorang punya FB personal dengan group community. Diorang memang hari-hari post. I see. Okay, macam mana pula in terms of marketing? Adakah you buat ads berbayar ke? Ataupun you adalah keluarkan duit ke untuk buat marketing untuk dapatkan you punya sales tu? Macam mana pula in terms of marketing? Marketing memang kita buat zero cost marketing. Kita pakai, kita cuma buat button live. Kita cuma buat live. Lepas tu kita bukan live dekat ni je lah, bukan dekat personal tapi dekat group community. Sebab group community ni ramai yang akan tengok. Orang yang tak pernah tengok live kita pun boleh join kita punya live. Jadi daripada situ kita dah buat orang nampak yang kita tengah selling ni dengan kita tengah mencari orang untuk join kita punya team lah. Memang zero cost marketing. Kita tak spend apa-apa pun dekat ni. So buat live je dah boleh capai, bulan April saja you buat berapa? Bulan April sahaja setakat ni 88,148 88,000 berbanding March yang lalu berapa? March 60 lebih. March 60,000, 60 lebih ribu, and bulan April saja dia buat 88,000. Dah kira hari ni dah close dah? Dah. Dah kira hari ni sekali 88,000 guys. And then ni Mary nak tanya. Kenapa you memilih untuk resign dan fokus pada bisnes? Okay. Romi resign sebab Romi macam Romi percaya yang bisnes Fat Flare ni boleh bawa Romi lebih jauh. Lagipun kalau kerja Romi kadang-kadang tak dapat fokus. Romi kadang-kadang tak dapat fokus sebab
kadang-kadang masa buat kerja tu pun Romi tengah fikir tentang bisnes. Romi nak main handphone lah, nak tengok chat lah. Jadi Romi rasa macam better Romi resign terus fokus ni. Fokus buat bisnes. Okay, faham. Okay, waktu you bekerja, gaji berapa ringgit? 1,700 sebulan. 1,700 tu dah bersih lah, dah tolak EPS also. Tolak EPS also dalam 1,500 macam tu, 1,500. 1,500 sahaja? But now you make it to 88,000 per month, guys. Amazing gila. So apa perubahan dari segi diri you sendiri bila you buat bisnes? Dari segi buat bisnes memang banyak perubahan. Romi lebih positif. Sebab sebelum ni memang banyak lebih positif lah, macam Romi pun ada lebih impian yang lebih jelas, apa yang Romi nak capai. Lepas tu apa yang macam Romi punya perjalanan bisnes ni macam mana nak guide lebih berapa orang yang Romi nak guide, macam tu lebih clear dengan Romi apa yang Romi nak lah. Daripada sebelum ni Romi tak clear pun dengan apa yang Romi nak, Romi tak tahu pun apa yang sebenarnya yang Romi nak. Amazing. So banyaklah dalam bisnes ni, banyaklah merubah diri you sendiri. Kan? Okay, macam mana pula dengan penerimaan ataupun support daripada husband, daripada family you bila you start buat bisnes ni sampai sekarang? Dari segi penerimaan untuk keluarga, syukur memang suami support 100%, family sebelah Romi sendiri pun sangat support, dan family in-law pun sangat support Romi dalam bisnes ni. That's why bila Romi resign pun diorang masih okay. Diorang macam tak apa kalau kamu rasa itu yang terbaik dan kamu resign, fokus dengan bisnes. Sebab diorang dah nampak sebenarnya, diorang dah nampak result. That's why diorang percaya. Okay, apa result yang diorang nampak adalah karakter. Diorang nampak macam yang buat apa tu majlis perkahwinan pun kami tak minta duit daripada diorang, memang fully daripada business fact player. Jadi diorang nampaklah semua tu. I see. Alright. Boleh tak bagi tips sikit macam mana nak kekalkan tim yang sedia ada untuk setia dengan kita? Okay, macam mana nak kekalkan? Kita kena engage selalu lah dengan diorang supaya diorang rasa suka untuk stay dalam tim kita. Kita kena selalu bagi ilmu supaya diorang rasa macam okay, kalau saya dengan dia memang saya tak akan rugi. Saya memang tak akan rugi, selalu diberi ilmu yang baru. Ataupun kita kena selalu nak bagi reward sebab diorang pun suka dihargai. Reward. Yeah, reward. Okay. So itulah antara tips dia untuk you bagi tim stay dengan kita, betul tak? Betul. Alright. Okay, so kita dah hampir tamat 30 minit. Ada kata-kata terakhir ataupun kata-kata semangat terakhir before kita bersurai untuk penonton kita ni? Okay, jadi kata-kata semangat daripada Romi untuk semua. Mungkin korang yang belum pernah tahu, belum join lagi Fact Flare, kadang-kadang kita ada fikiran negatif, mungkin kita nak join nanti apa yang akan terjadi, adakah kita akan rugi join Fact Flare. Tapi kalau kita buat, kita ikut saja apa yang ni, belum cuba belum tahu. Macam Romi dulu, Romi pun tak tahu apa yang bakal terjadi bila Romi join, tapi Romi fikir bagus saya cuba dulu baru saya tahu, dan saya tak pernah menyesal pun dengan step yang Romi dah ambil untuk join Fact Flare. Memang tidak pernah merugikan. sangat banyak perubahan yang Romi ada. Jadi korang jangan down, jangan teruskan semangat. Kalau kita nak ada perubahan dalam kehidupan kita, kita kena sentiasa semangat untuk mengharungi cabaran-cabaran yang ada dalam bisnes. Ya, kalau itulah. Itu je. Alright, amazing. Thank you for the kata-kata semangat kepada kawan-kawan kita yang sedang menonton 280 orang ni. Okay, so itu saja. Thank you so much Romi sebab sudi menjadi tetamu Mary pada hari ini. Okay, Mary doakan Romi capai sales target
bulan ni dan tahun ni insyaAllah. Amin. Thank you. Okay. Thank you, Mary. Saja. Bye. Alright guys. Macam tak boleh COD tak apa. Ada runner. PKP pun tak apa. Jalan je bisnes. Malah makin naik lagi sales dia. Daripada 60 lebih ribu. Sekarang ni belum habis tau. Ni baru 21 hari bulan April. Dia dah capai 88,000. InsyaAllah dia boleh hit 100,000 bulan ni. InsyaAllah. Okay. So Mary rasa korang pun dah dapat tips, kata-kata semangat daripada Romi kan. Dia tu baru 26 tahun. Muda lagi, kecil lagi, sanggup resign pula tu kan. And then dia nak fokus dengan bisnes. Dia pun bermula daripada dropship, jadi agent, jadi stockist, jadi AEP. So kalau dia boleh dengan badan dia yang kecil tu, so korang pun boleh juga. Alright? So remember that, fikir yang you boleh, insyaAllah you boleh. Okay? Trust the process and never give up. Itulah yang Rom bagi kata semangat dekat kita semua tadi. Okay? So Mary rasa itu saja. Jumpa sekejap lagi di Mega Live Visual di FB page Azizah Osman. Mary dan husband akan ditemu bual di sana pula. So kita jumpa dekat sana sebentar sahaja lagi. And then jangan lupa hari esok pun kita akan jumpa lagi di sini pukul 9 malam di FB page Siti Mariam Samad Founder Fairflow. Okay. So Mary harap korang semua dapat manfaat daripada sharing hari ni walaupun sekejap sahaja. And then Mary doakan korang semua capai target sales bulan ni and capai sales macam Romi tu tadi. Alright? So itu saja guys. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.